Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, untuk video ini kita akan lihat inner product space ya. So kita dah lihat sebelum ni bagaimana dia basic untuk orthogonality ni, di mana kita lihat dot product dan juga orthogonal bagi matrices. So kali ni kita akan lihat salah satu yang paling penting dalam orthogonality, iaitu inner product space. Sebab apa inner product space ni kita perlukan nanti untuk kita kira orthogonality bagi vectors lah, ataupun bagi vector space ya. Jadi kita lihat dulu apa itu inner product space. Inner product space is a vector space together with an inner product on it. Okey, masa yang sebelum ni dah ada dah, kita dah tahu yang inner product ni adalah generalization bagi dot product u dot v. Jadi oleh kerana dia adalah generalization bagi dot product tu, so kita introduce alternative notation, iaitu sebagai uv dalam bracket yang macam ni lah. Okey, beza dengan u dot v, tapi dia sebenarnya kalau vektor kita buat dot product je sebenarnya, tapi sebab dia dalam inner product ni kita nak guna bukan setakat untuk vector space dalam ruang vektor yang macam biasa tu, tapi kita nak guna juga untuk polinomial dan juga untuk matrix. Okey, jadi kita lihat inner product of some vector space ni. So yang biasa ni kita ada, kalau kita ada vector space Rn yang ni, okey, so jadi kita, let's say kita ada vector u diberi oleh u1 until un lah, elemen u1 sampai un, v elemen v1 sampai vn ni adalah vectors dalam Rn. So inner product dia adalah u dot v, dia dot product sahaja ya. So buat macam biasa, buat macam dot product je lah. Maksudnya dia punya hasil adalah skala dan dia adalah hasil tambah hasil darab setiap elemen dan kita tambahkan ya. Okey, kalau kita ada vector space tu sebagai polinomial, so let's say kita ada polinomial ni adalah polinomial p ni, dan polinomial satu lagi adalah q. So salah ni, betul kan ya? So ini adalah q. Okey, dan kita punya inner product bagi PQ ni adalah sama dengan hasil darab bagi setiap elemen dia lah. So kalau P dengan Q ni maksudnya elemen A0 ni darab dengan B0 lah, bagi setiap yang setara. Kalau X ni darabkan A1 ni, sini dekat Q dia ada B1 kan, so darab A1 B1 lah, dan tambahkan setiap dia punya coefficient tu. Okey, so ini adalah inner product space bagi polinomial power of n. Satu lagi kita ada matrices M. Let's say kita ada M by n ni. So katalah kita ada A matrik macam ni, Mn, B matrik V macam ni lah, Mn. Maka inner product space bagi A, B ni diberi oleh, okey, kalau awak lihat buku dia ada tulis lah traces bagi A, B dan seterusnya lah, tapi saya buat terus sebagai kesimpulan dia, iaitu dia adalah hasil darab bagi setiap elemen dia. Kalau U11 darab dengan B, elemen yang sama dan kita tambahkan, so setiap elemen yang ada lah. So kalau ada M by N elemen tu sampai habis lah. Okey, ini adalah product space bagi Mn. Okey, so kita lihat definition bagi inner product. Let V a real vector space. So kita tak ada complex, kita tak consider complex number lah sekarang ni. So function that associates a real number uv with each pair vectors u and v in V is called a real inner product on V if it satisfies the following axioms.
iaitu example yang pertama, UV sama dengan VU inner product dia. Yang kedua, U plus V inner product U plus V VW sama dengan, so kalau kita ada tambah macam ni, kita boleh pisahkan macam ni lah, UW plus VW. Yang ketiga, kalau kita ada skala K ni, okay, so KU V sama dengan U, KV sama dengan K darab UV. So kalau kita ada skala K ni, hasil dia adalah darabkan dengan semua dekat sini lah. So yang keempat, kalau VV ni sama macam V dot V yang sebelum ni, sebab nanti bila kita VV ni semua dia jadi kuasa 2 tu, so dia mesti akan lebih besar atau sama dengan kosong lah. Tapi dia hanya bila kosong sekiranya V equal to 0. Okay, UVW adalah vectors and K is a scalar. Okay, kita lihat definition bagi length dan juga distance bagi inner product space lah. Ini sama je macam yang dot product tu, cuma kita sekarang dalam inner product. Kena ingat ya, inner product adalah generalization bagi dot product. So obviously dia punya axiom, dia punya definition, dia punya ni adalah sama, cuma inner product ni kita boleh guna juga untuk polinomial dan juga untuk matrix, macam yang sebelum ni lah, macam mana kita buat inner product bagi polinomial dan juga matrix ya. Okay, let V a real vector space. So the length or norm of vector U in V is denoted by norm U lah, and is defined by macam ni lah, sama je sebelum ni, UU square root. If a vector has length 1, then it is a unit vector. Kalau tak, awak kena normalize dia lah macam biasa. So the distance between two vectors U and V is denoted by DUV and is defined by this formula. So banyak pula lah daripada axiom tu. Kemudian ada length dan juga norm. So basic algebraic properties bagi inner product. So kosong V, okay, inner product bagi 0 and V sama dengan V0 sama dengan 0. Okay, sebab apa? Kalau awak darab dengan kosong ni semua ni, kan dia setiap elemen tu darab kosong kan, jadi dia dapat kosong jugalah. So U darab V plus minus W ni sama dengan UV plus minus VW plus minus UW. Okay, apa lagi? Kalau kita ada U tolak VW, so ini sama dengan UW tolak VW. Okay, untuk yang keempat ni, U tolak VW ni, dia kan ada tolak je kan, tapi dia actually ada plus juga lah. Plus dia dekat sini, dekat ni inner product ni. So kalau awak kumpulkan semua ni, dia sama je lah, sama U plus VW sama dengan UW plus VW. So yang kat sini dia just add yang minus lah macam ni, sebab dia tak ada dua-dua ni. So dia ada, kita boleh guna untuk kedua, untuk ni lah saya letak plus minus kat sini ya. So kita tengok example untuk inner product, untuk inner product. Okay, so example 6.41 ni. Okay, kalau awak lihat, ada saya letak color yang ni, color dekat sini dia color pink pekat ni lah. Ini yang awak kena buat, hantar, submit, dan saya akan kira sebagai assignment. Okay, untuk yang video ni, jadi saya tunjuk, saya akan tunjuk je lah yang saya bagi answer ni. Awak boleh try sendirilah, tapi saya akan tunjuk satulah macam mana cara kita nak buat dia punya ni ya. Okay, let kita ada UV be the inner product in R2. Sebab R2 ni, sebab kita ada vektor 2 ni lah, R2 ni. So consider U, V and W macam ni, dan K equal to -4. Verify that yang A ni, boleh verify macam ni lah. Yang B ni awak kena buat sebagai dia punya ni, guna tak perlu guna lah sebenarnya, just cari kiri, cari kanan dan sama kan. Sebab ini tak nak, kita tak buat proving untuk dia punya formula.
just untuk pengiraan sajalah, tunjukkan melalui pengiraan ni. Yang C ni saya akan tunjuk. So ini jawapan dia, both sides adalah negatif 8. Jadi kalau saya buat macam mana, okey, untuk yang ini let's say kita ada UKV ya. So untuk left hand side dia, saya nak tengok UV dia kat sini ya. So left hand side dia untuk yang C ni ya, left hand side. So kita ada UKV. Okey, ni adalah sama dengan U.KV lah. Jadi K kita adalah negatif 4. So U adalah 3, 2 ni tadi, sebab dia vektor biasa je kan. So 3 negatif 2. Okay, dot dengan V dia adalah negatif 4 darab dengan 4, 5 ya. Okey, dia dot produk dekat sini. Jadi bila dot produk kan kita darab setiap elemen kan. So 3 darab negatif 4 darab 4 ni adalah 16. So 3 darab negatif 16 adalah negatif 48 lah. Okey, negatif 48. Ini adalah negatif 2 darab dengan, ditambah dengan elemen yang kedua, negatif 2 darab negatif 4 darab negatif 5 ni, negatif 4 darab 5 ni adalah negatif 20 So negatif 20 darab dengan negatif 2 adalah 40. Jadi kita dapat dekat sini, ini adalah negatif 8 lah. Okay, ini left hand side. Kalau right hand side pula, right hand side ini left hand side ya, belah kiri dekat sini. Okay, saya buat right hand side ni, saya buat colour biru dekat sini lah. Ni right hand side dia. So right hand side saya ada K darab dengan UV ya. Okay, so ini sama dengan, sebab kita nak proof dia punya yang properties dan juga axiom yang atas tu lah, yang tadi awak boleh check sama daripada axiom ataupun properties sama je lah. So K adalah negatif 4. So UV ni adalah U dot dengan V lah. So U kita adalah 3 negatif 2 dot dengan V adalah 4, 5 lah. Okay, so ini sama dengan negatif 4 darab dengan 12 tambah negatif 2 darab dengan 5 ni adalah negatif 10. Okay, jadi kita dapat dekat sini negatif 2. Ini kita dapat 12 tak 10, 2 darab 4 adalah negatif 8. Okay, jadi kita perhatikan dekat sini left hand side ini sama dengan right hand side. Therefore kita boleh nyatakan yang kita tunjuk ni lah, left hand side ni sama dengan right hand side ni. So ini let's say ni adalah 1, ini adalah 2. Okay, ataupun ikutlah macam mana awak nak tunjukkan dia adalah sama. Okay, saya tulis kat sini 1 sama dengan 2. Therefore U KV sama dengan K. Kita show dekat sini lah UV. Okay, macam tu. Macam tu lah. Begitu juga dengan yang B ni. Kita kira saja. Okay, so kita tengok example yang kedua pula. Yang nombor 2 ni, compute UV dan line U ataupun norm U dan juga DUV ni untuk matrix yang ini. So yang ni saya dah bagi answer, boleh try. Dia kalau jawapan dia ada tak sama, katalah awak kira tak sama kan, awak boleh terus WhatsApp saya lah, bagi tahu jawapan ni lain, awak dah kira lain, dan tunjukkan jalan kerja awak lah. Saya akan double check. Okay,
Sebab kadang-kadang saya kira pun salah. Kadang-kadang salah ambil matrix, kadang-kadang salah ambil nilai. Okay, so kita tengok yang B. Yang B, kita ada U matrix 2/2 yang ni, V sama dengan yang ni. So kita nak dapatkan UV lah. Jadi kalau untuk matrix, okay, awak boleh check lah. Kalau matrix ni tadi, kalau dia punya inner product dia, untuk matrix maksudnya kita darabkan setiap elemen yang pada kedudukan yang sama lah, kemudian tambahkan ya. Kalau untuk 2/2 ni, okay, kalau UV dia, so UV dia ini sama dengan awak darabkan setiap elemen dia dan tambahkanlah, maksudnya 1 darab 4, okay, tambah 2 darab 6, gitulah, tambah negatif 3 darab 0 plus 5 darab 8 ya. Okay. So ini sama dengan, kira je lah, 56. So ini 40, 52 dan 46. Okay, gitulah. Kemudian kita nak dapatkan apa? Norm U. So norm U ikut formula lah. Norm U, okay, ini sama dengan UU kuasa 1/2 ataupun square root UU kan. UU kuasa 1/2 lah. Okay, just darab je lah UU ni. UU ni sama dengan apa? So square root, okay, UU U dengan U je lah. So 1 kuasa 2 kan, plus 2 kuasa 2 kan, plus negatif 3 dan negatif 3, negatif 3 kuasa 2 lah kan, plus 5 kuasa 2. So ini sama dengan berapa ni? 25 1 campur 4 campur 9 campur 25, 39. So square root 39. Dapatlah. Okay. Dan akhir sekali distance between U and V. Okay, so ini sama dengan, kan dia nak DUV kan. So DUV, tengok formula dia. DUV ni iaitu norm U minus V. So norm U minus V lah. So U minus V. Jadi kita kena cari U minus V dululah. Okay, U minus V, tolak je lah dia punya matrix ni. Sebab kita ada matrix, so boleh tolak je lah. So U minus V kita dapat negatif 3, negatif 4, negatif 3, negatif 3. Okay, dan kita nak dapatkan dia punya DU minus V ni. Okay, therefore DU minus DUV ni, so ni sama dengan norm U minus V ni lah. Maksudnya cari norm yang ni. So square root maksudnya kita cari U apa mana ni, minus V ni, U minus V awak ni lah, U minus V kuasa 1/2 lah. So ni sama dengan, so kalau kita buat square root, so negatif 3 kuasa 2 lah. Sebab apa, nanti negatif 3 dan negatif 3 boleh buat negatif 3 dan negatif 3 jugalah, tapi saya buat kuasa 2 sahaja, plus negatif 4 kuasa 2 plus negatif 3 kuasa 2 plus negatif 3 kuasa 2. Okay, so ini sama dengan, betul tak, kalau U tolak V ni, so negatif 3, negatif 4, negatif 3, negatif 3. Kalau ada salah tu awak betulkan ya. So dapat
43. So square root 43. Macam tu je lah. Okay. Okay, kalau kita ada polinomial pula, so sama juga kalau kita ada polinomial P dengan Q ni, so kita nak dapatkan inner product bagi P dan Q, dan kita nak dapatkan norm P, dan kita nak dapatkan distance bagi PQ ni. So saya tunjuk yang B ni. So kalau polinomial, maksudnya kita darabkan dengan setiap elemen dia lah, macam ni. Kalau yang tak ada X dengan yang tak ada X, kalau X dengan X, kalau yang X kuasa 2 dengan X kuasa 2 lah, ikut dia punya X dia tu dia coefficient bagi setiap X tu lah. Dan boleh juga X ni letak kat depan, X squared tolak 2X tu kena pandai-pandai tengok okay, tengok dia punya coefficient dia tu yang mana satu. So macam yang ni, kalau saya nak dapatkan PQ, okay, so PQ saya ni adalah saya darabkan dengan setiap ni lah. Contoh macam ni, yang tak ada X ni dengan yang ni lah. Yang ni X2 ni dengan yang 2 dekat sini. Kalau yang satu lagi, yang X squared ni dengan X squared dekat sini lah. Okay, so ini kalau macam tu saya dapat, ini saya dapat negatif 5. Susunan tak kisah sebab apa, asalkan betul dia punya term dia tu, sama dengan matrix tadi, asalkan betul dia punya kedudukan dia tu negatif 5 darab 3 plus 2 darab dengan 2 plus 1 darab dengan negatif 4 lah. ok, so ni kita dapat negatif 15 tambah 4 tolak 4. So kita dapat negatif 15, betul 4 tolak 4. So negatif 15. ok, macam tu juga kalau kita nak cari norm P. So norm P ni adalah PP kuasa 1/2 lah. So PP, of course lah, dia setiap term dia tu adalah kuasa 2 kan P ni je lah. So negatif 5 kuasa 2. Sebab apa negatif 5 darab negatif 5 lah. So plus 2 kuasa 2 plus 1 kuasa 2 lah. So ini sama dengan 25, 29, 30. Set 30. ok, akhir sekali adalah distance bagi P dan juga Q. So sekejap, saya rasa ini betulkan ini. Awak kena check dia punya ni So daripada yang sebelum dia, saya cuma tukar dia punya answer. Saya lupa nak tukar dia punya ni lah, dia punya term dekat dalam ni ok, akhir sekali apa? Distance bagi P dan juga Q. So macam tadi, distance PQ ni, so ini sama dengan norm P tolak Q kan. ok, jadi kita kena buat P tolak Q dulu. Darab sahaja dengan P tolak Q dekat sini lah, P tolak Q. So kalau kita buat P tolak Q, tolak macam biasa. So macam biasa pun kita kena tolak ikut dia punya term juga kan. So P tolak Q negatif 8 plus 4x tolak kosong lah kan. Sebab apa? 2 tolak 2 kosong kan. So 1 adalah 5x plus 5x squared. So yang tinggal adalah yang ni. Therefore kita ada D PQ ni adalah sama dengan P tolak Q sebab dia norm ni kan, kuasa negatif kuasa 1/2 ni. So ini sama dengan
square root, so negatif 8 kuasa 2 campur, sebab yang X ni 0, so 0 lah, tak ada apa, so 5 kuasa 2. ok, so dapat berapa ni? 64 tambah 25, so berapa? 89. So square root 89. Macam tu sajalah. ok, just follow dia punya formula. ok, saya dah tunjuk untuk matrix, vektor dan juga polinomial. Jadi kita nak lihat pula example yang terakhir, iaitu example yang keempat. ok, suppose kita ada u, v, w adalah vector such that, yang macam ni. Ini saya pernah explain masa, ada sebelum saya explain masa yang sebelum ni lah, yang pada mana ni, dot product. ok, ada. Jadi macam mana kita nak buat juga macam ni. So ikut dia punya properties. Kalau ada dia punya properties, awak kena ikut dia punya properties lah. Macam yang ni, so katalah kita ada u plus v, v plus w ni, tapi kan kita cuma ada, kita tak ada u. Kalau ada u v, vw ni, kita, macam sebelum ni kita boleh tambah je lah kan dekat setiap ni, tapi ni tak ada. Jadi kita kena guna dia punya properties. Contoh dekat sini u plus v, v plus w. So kita tengok properties yang kita ada. Kalau tambah depan tu dulu, maksudnya ini kan sekarang saya kata boleh sekali dengan tambah kan. So kalau tambah dekat sini, atau kalau ragu-ragu boleh tengok ni lah. Yang kedua, u plus vw sama dengan uw plus vw. So saya buat satu-satu dulu. Macam yang ni. So kita pecahkan dulu, buat one by one lah. Kalau dah pandai boleh buat sekaligus u plus v, v plus w. So ini sama dengan, dia pecah dekat sini, u v plus w plus u ni u v plus w plus v, boleh lah plus v, v plus w. ok, dia pecah satu-satu. Contoh dekat sini, kita lihat yang atas ni lah. Balik semula pada exam ni tadi. So macam ni, kalau kita ada tambah, maksudnya kita tambah u, w. ok, satu lagi plus vw. ok, kalau tolak lah. ok, kemudian kita tak settle lagi ni. Sebab apa? Kita ada, kita ada uv, kita ada vw, tapi kita tak ada pula v plus w. Jadi yang ni kita kena pecahkan. So yang ni kita lihat axiom atau properties dia tadi. So maksudnya kalau kita ada tambah dekat sini, jadi apa kita boleh buat adalah kita ambil satu-satu lah. uv, kalau tambah, tambahlah. Kalau tolak, tolaklah. uv tambah uw, pecah saja dua. So jadinya kalau macam ni, maksudnya jadi macam mana? So ini sama dengan uv plus ni satu lagi lah uw. Yang kedua ni pula plus, saya buat kat bawah ni vv plus vw. Betul tak? Jadi ini uv uv, uw. So kita lihat nilai yang kita ada. So uv dah kita dah ada dekat sini. uw pun kita dah ada. uw kita dah ada dekat sini. vw pun kita dah ada dekat sini. Tapi kita tak ada vv. vv ni dari mana? So vv ni macam yang sebelum ni, ada yang contoh yang masa dot product tu saya dah explain. So vv ni dari mana? So vv ni kalau kita tahu dia dari norm lah. So norm v ni kan sama dengan vv kuasa 1/2. Betul tak? Jadi bila saya kuasa 2 kan ni,
So tu yang kita dapat dekat sini. VV sama dengan norm V kuasa 2. Okey. So ini sama dengan, kalau saya tulis balik ni, saya ada UV. Sebelum saya ganti nilai, saya buat dulu dia punya nilai. Sama dengan UW plus VV ni saya gantikan sebagai norm V kuasa 2 plus dengan VW. Okey. So ini sama dengan, gantikan saja nilai yang kita ada. UV adalah 2 plus UW adalah 5 plus norm V kuasa 2, norm V kuasa 2 adalah 4 plus VW adalah negatif 3. So tambahkan semua. So 5, 6, 7, 11 tolak 3 adalah 8. So samalah dengan answer dia, sama dengan 8. Boleh Okey, macam tu. B ni awak buat, hantar Yang C pula, U plus V sama dengan berapa? So dia dah ada answer dekat sini. So U plus V ni tadi kita tak ada U plus V, tak boleh nak cari norm dia terus. So macam mana? Senang sahaja. Okey, kita tahu kalau norm U plus V ni sama dengan U plus V darab dengan U plus V kuasa 1/2. Okey, kita tak nak 1/2 kat sini, nanti dia mengganggu yang nak buat dekat sini. Kita letak ni sebagai kuasa 2 kan lah, dua-dua belah ni. So kita ada U plus V kuasa 2 sama dengan U plus V, U plus V. So sama, kita buat macam yang tadi, macam example yang A tadi. Dah ada U plus V, U plus V ni. So kita dapat dekat sini U lah. Okey, U saya buat one by one. So U plus V, saya pecahkan yang depan dulu ya, plus V, U plus V lah. Okey, so ini sama dengan, dan pecahkan lagi yang ni saya ada U V ni dia lebih kurang, so jangan confusekan diri sendiri. So U plus UV, okey, plus VU plus VV. Alright, so ini sama dengan, okey, balik semula macam yang tadi lah. Balik semula. So norm U sama dengan UU kuasa 1/2 kan. So dari sini kalau saya kuasa 2 kan, so saya akan dapat UU sama dengan norm U square. Okey, ini daripada sinilah. So UV dah ada nilai je tadi. VU ni kalau awak lihat properties ataupun axiom, mana satulah, kalau tak ada pada properties, ada pada axiom dekat sini. So UV sama dengan VU. So UV sama dengan VU lah. Tak perlu susah-susah nak terbalikkan macam mana. Kita ambil yang daripada pernyataan statement dekat situ, UV dah okey. So VU sama dengan UV. Okey, just ambil sahaja dia punya itulah. Dan kita ada VV. So VV tadi kita dah cari. So VV kita adalah norm B square. Jadi saya tulis semula dulu dalam ni. So UU ni adalah norm U square. Okay, plus UV plus UV ni adalah 2 UV lah. Tapi tak apa, saya tulis balik dia punya ni lah, UV. Okay, plus VV ni adalah V norm B square. Jadi sekarang kita gantikan semua nilai dia. So U
adalah 1, V adalah 2, UV adalah 2. So 1 kuasa 2 tambah ni 2 kan, 2 tambah 2 tambah 2 kuasa 2. So ini sama dengan okey, saya kira dulu. So ni kita dapat 2, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Okey, 9. Tapi kena ingat 9 ni adalah U plus V squared. Jadi kalau kita nak U plus V sahaja, therefore kita punya norm U plus V, okey, ni sama dengan kuasa 2 kan, dia adalah 9, iaitu 3. Okay, sama juga buat yang D. Okay, untuk inner product space saya berhenti di sini. Next video saya akan sambung untuk Cauchy-Schwarz inequality. So terima kasih.